Mendarab perpuluhan. Mendarab nombor perpuluhan dengan satu digit. Kaedah mencari hasil darab suatu nombor perpuluhan dengan suatu nombor bulat adalah sama seperti mencari hasil darab bagi nombor bulat. Titik perpuluhan diletak seperti pada nombor yang didarab. Sebelum kita mendarab nombor perpuluhan dengan nombor bulat, cikgu ingin tekankan konsep bilangan tempat perpuluhan. Baiklah, murid-murid perlu tahu berapakah bilangan nilai tempat perpuluhan bagi satu nombor perpuluhan. Jadi imbas sebalik tentang nilai tempat perpuluhan. Nilai tempat perpuluhan ini dikira selepas titik perpuluhan di sini. Dan ke kanan ini, semua ini adalah nilai tempat perpuluhan. Pertama per 10, kedua per 100, ketiga per 1000. Jadi, per 10 ini kita kira sebagai satu tempat perpuluhan. Per 100, 1. Kalau per 100 dengan per 10, ada 2. Lepas tu per 1000 ada 1. Jadi, kalau ada per 1000, per 100, per 10, maksudnya ada 3 tempat perpuluhan. Baiklah, kita lihat contoh A. 3,1. Berapakah bilangan tempat perpuluhan bagi 3,1 ini? Jadi, kita boleh kira seperti berikut bermula daripada titik perpuluhan. Kita gerakan sebanyak 1 kali. Kalau sekali saja bermakna ada 1 tempat perpuluhan. T ini tempat, P ini adalah perpuluhan. Cikgu singkatkan sahaja. Contoh B, 5,24. Berapakah bilangan nilai tempat perpuluhan di sini? Kita kira dari titik perpuluhan ke kanan. Gerakan 1, 2. Ada 2 tempat perpuluhan. C, 7,618. Berapakah bilangan tempat perpuluhan? Kita kira dari titik perpuluhan ke kanan. 1, 2, 3. Ada 3 tempat perpuluhan. 4,53 darab 5 sama dengan. Jadi seperti biasa kita buat dalam bentuk lazim. 4,53 darab 5 ini kita letak di mana? Adakah di bawah 4? Seperti yang cikgu cakapkan tadi, untuk mendarab nombor perpuluhan dengan suatu nombor bulat, kita buat macam kita darab nombor bulat biasa. Iaitu 5 ini kita letak di bawah 3. Macam kita darab biasa. Lepas tu kita cari. Jadi 4,53 darab 5, murid perlu tahu sifir 5. Kita tulis sifir 5 di tepi ini. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Jadi 3 darab 5, jawapan dia 15. Jadi 5 di bawah, 1 tak di atas. 5 darab 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 5, 25. Tambah 1, 26. 6 tulis di bawah, 2 di atas. 4 darab 5. 1, 2, 3, 4, 20. Tambah 2, 22. Cikgu ancakkan operasi darab itu di tepi lagi. Baiklah. Jadi, pada jawapan ini, mesti ada titik perpuluhan. Di manakah kita mahu letak titik perpuluhan itu? Jadi, kita perlu lihat balik nombor yang didarab, iaitu 4,53 dan 5. Nombor pertama, 4,53. Ada berapa tempat perpuluhan? 1, 2. Maksudnya ada 2 tempat perpuluhan. 5 ada? 5 tiada. Maka jawapan kamu mesti ada 2 tempat perpuluhan, iaitu kita kira dari ujung 1, 2. Jadi titik perpuluhan letak di sini. Maka jawapan dia ialah 22,65.
12,446 darab 2 sama dengan, kita buat dalam bentuk lazim, 12,446 darab 2. Okey, 2 letak di hujung sini. Jadi 12,446 darab 2, kita perlu tahu sifar 2. Murid-murid boleh tulis di tepi sebelah kanan. Okey, di sebelah sini 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Lepas tu kita jawablah 6 darab 2. 6 darab 2 murid boleh cari di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 2 letak di bawah, 1 letak di atas 4. 4 darab 2, 1, 2, 3, 4, 8, tambah 1, 9. 4 darab 2, 1, 2, 3, 4, 8. Tulis 8. 2 darab 2, 1, 2. 4. 1 darab 2, 2. Okey. Seterusnya, pada jawapan ini masih ada titik perpuluhan. Di manakah kita mau letak titik perpuluhan? Lihat kembali nombor yang didarab, iaitu 12,446 dan 2. 12,446 ada berapa tempat perpuluhan? Jadi kita kira dari titik ini 1, 2, 3. Ada 3 titik perpuluhan. T ini titik, P ini perpuluhan. 2 tiada. Maka jawapan kita mesti ada 3 titik perpuluhan. 1, 2, 3. Itu letak di sini. Jawapan dia ialah 24,892. Mendarab nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. Apabila pendarapan nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000 dilakukan, titik perpuluhan perlu digerakkan ke kanan berdasarkan bilangan sifar yang ada. Kalau 10 ada 1 sifar, gerak 1 titik ke kanan. Kalau 100 ada 2 sifar, gerak 2 titik ke kanan. Dan 1000 ada 3 sifar, gerak 3 titik ke kanan. Kita lihat contoh pertama, iaitu untuk nombor perpuluhan darab dengan 10. 3,7 darab 10. Ingat, gerakan titik perpuluhan ikut berapakah bilangan sifar yang ada. 10 ada 1 sifar. Jadi, murid-murid boleh tulis 3,7 darab 10. 10 ada 1 sifar, gerakan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 1 kali. Maka, murid akan mendapat 3,7 titik. Betul? Kita gerakkan titik ke sini, jadi titik dia di sebelah kanan 7. Namun begitu, selepas titik ini tiada nilai, ataupun sebabnya kita letak sifar. Sifar ini tiada nilai, maka kita boleh buang sifar dan juga titik perpuluhan. Maka jawapan dia 37. Contoh B, 4,53 darab 10. Okey, kita tulis 4,53 darab 10. 10 ada 1 sifar, maka kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak 1 kali ke kanan. Okey, maka titik perpuluhan sudah berubah tempat. Jawapan dia ialah 45,3. Nombor perpuluhan darab dengan 100 ataupun 100. Contoh, 7,41 darab 100. Jadi, 100 ada 2 sifar, kita kena gerakan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 kali. Sebagai contoh, 741. Kita gerakan titik perpuluhan ini ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Okey, maka kita akan dapat 741 titik perpuluhan. Dan sebenarnya selepas titik perpuluhan ini ada sifar. Namun begitu sifar ini tiada nilai. Jadi kita boleh padam sifar dan titik perpuluhan. Maka jawapan dia ialah 741. Contoh D,
12,605 darab 100. Kita tulis 12,605. 100 ada 2 sifar, jadi kita perlu gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Okey. Jadi jawapan dia ialah 1260,5. Nombor perpuluhan darab dengan 1000. Okey. 3,468 darab 1000. Kita tulis 3,468. 1000 ini ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, maka kita akan dapat 3,468. Okey, jadi kita akan dapat 3,468 ada titik perpuluhan. Selepas titik perpuluhan ini sifar, tapi sifar tiada nilai, kita boleh padam. Maka jawapan dia ialah 3,468.